sejiwa. Para Menteri Kabinet diminta bersiap sedia menjawab pertanyaan daripada ahli-ahli Dewan Rakyat dalam sesi khas waktu pertanyaan Menteri MQT yang diperkenalkan sejajar Pelan Transformasi Parlimen. Ketika ditemui RTM di Kota Belud yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Pandikar Amin Mulia menyatakan penambahbaikan tersebut juga bagi memenuhi hasrat ahli-ahli Dewan yang tidak berpuas hati dengan notis 14 hari bagi Menteri untuk menjawab soalan yang dikemukakan sebelum ini. Jadi kalau di negara luar soalan-soalan seperti itu ditujukan kepada Perdana Menteri, di Malaysia kita perkembang luaskan. Tidak semestinya Perdana Menteri saja yang menjawab soalan-soalan pada setiap minggu, karena bukan isu-isu yang akan berbangkit itu bukan semestinya bahawa ada hubung kait dengan tanggungjawab Perdana Menteri. Maka kita perkembang luaskan kepada semua menteri. Kalau ada isu-isu yang berbangkit secara mendadak, perlu dijawab pada minggu itu juga oleh menteri-menteri yang berkenaan. Tan Sri Pandikar turut memberitahu fasa pertama pelan itu akan mulai dilaksanakan dalam persidangan Dewan Rakyat bermula Oktober ini dan akan ditambah baik dari semasa ke semasa. Sesi selama 30 minit itu akan diadakan setiap Selasa dan Khamis sebelum bermulanya sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berharap Kota Kinabalu dan Hangzhou, China dapat mewujudkan hubungan persahabatan antara bandaraya menerusi usaha Konsulat Jeneral China di Sabah. Usaha itu dapat mengukuhkan lagi hubungan antara Sabah dan negara China menerusi kerjasama yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Datuk Musa berkata kerajaan negeri akan terus memberi sokongan dan bantuan yang diperlukan Konsulat Jeneral China di Kota Kinabalu dalam menjayakan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan, pelancongan dan perdagangan. Beliau berucap dalam majlis ulang tahun ke-67 Penubuhan Republik Rakyat China dan perasmian pameran kebudayaan Tianjin di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Dari segi hubungan diplomatik 42 tahun antara China dan Malaysia, Datuk Musa berkata ia berjaya dikekalkan menerusi pelbagai usaha serta menumpukan kepada visi yang sama seperti mengekalkan keamanan, keharmonian dan pembangunan. Dalam pada itu terdahulu berucap Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu Chen Peiqi mahu kerjasama yang terjalin terus diperkukuhkan antaranya dalam bidang ekonomi, sosial dan pelancongan. Beliau juga berharap lebih banyak penerbangan diadakan di antara bandar-bandar di China dan Sabah. Ini kerana tahun ini saja kira-kira 250,000 pelancong China direkodkan berkunjung ke negeri ini iaitu peningkatan 48% berbanding tahun lalu. Turut hadir dalam majlis berkenaan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Tuan Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni. Umat Islam dinasihati supaya tidak menjadikan maklumat yang diperoleh menerusi laman sosial terutama berkaitan persoalan agama sebagai rujukan utama. Sebaliknya mereka perlu merujuk kepada individu atau pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan sebelum menjadikannya sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Mufti Negeri Sabah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar berkata langkah itu penting bagi mengelak umat Islam daripada tersasar dan keliru dengan fakta yang dipaparkan media sosial daripada ajaran sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah yang berlandaskan Al-Quran. Ini kerana terdapat segelintir individu tidak bertanggungjawab yang menggunakan media sosial untuk menyalurkan maklumat tidak tepat dengan tujuan menimbulkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Beliau berucap berasmikan Majlis Pengajian Akbar Kitab Bidayatul Hidayah bersama Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam Ad-Nadwi Al-Makki di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Program anjuran Pejabat Mufti Negeri Sabah ini antara lain bertujuan berkongsi dan bertukar-tukar pendapat bagi meningkatkan lagi kefahaman terhadap ajaran Islam sebenar. Lebih 200 orang terdiri daripada guru agama, pelajar tahfiz dan pelajar Institut Pengajian Tinggi menyertai program ini. Agensi penguatkuasaan di daerah Tawau terus memperketatkan kawalan di sempadan perairan Tawau Indonesia dalam usaha mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke daerah tersebut.
Kawalan itu diperhebat selepas tersebar luas video yang mendakwa warga Indonesia dikatakan mudah memasuki Tawau dengan mendarat di batu-batu dengan membayar anggota penguatkuasa. Tinjauan di kawasan pendaratan batu-batu mendapati semua bot kecil dan penumpang dari Pulau Sebatik yang mendarat di kawasan itu diperiksa anggota penguatkuasa termasuk daripada Jabatan Imigresen, Polis Diraja Malaysia dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Sejak Rabu, anggota keselamatan yang bertugas menahan 7 parti warga Indonesia dan 1 warga Filipina di kawasan pendaratan di Batu-Batu dan Tanjung Batu. 6 lelaki dan 2 wanita parti berumur lingkungan 14 hingga 49 tahun itu ditahan kerana tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan tinggal melebihi tempoh ditetapkan. Polis Tawau juga memperhebatkan kawalan di kawasan pendaratan bot nelayan serta penumpang yang lain dalam daerah tersebut. Universiti Malaysia Sabah UMS menjadi universiti pertama di Malaysia menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan Kedutaan Amerika Syarikat menerusi Seksyen Hubungan Luar untuk mewujudkan American Corner di perpustakaan universiti berkenaan. American Corner yang bertemakan Smithsonian ini mempamerkan pelbagai koleksi bahan tentang Amerika Syarikat termasuk polisi negara berkenaan, pendidikan, geografi, sejarah dan budaya masyarakat selain mengadakan aktiviti yang boleh dimanfaatkan warga kampus serta masyarakat setempat. This is a new partnership with the State Department. The Smithsonian is helping us to design spaces that are practical, useful, appealing. Frank ditemui media selepas menandatangani MOU antara Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah yang turut disaksikan pendaftar UMS Nockman Haji Ahmad dan penolong pegawai hal ehwal kebudayaan Kedutaan Amerika Syarikat Michael KV. American Corner yang diwujudkan ini dikenali sebagai Lincoln Resource Center LRC yang dahulunya dikenali sebagai US Information Service USIS Library. LRC telah menjalin kerjasama dengan Perpustakaan Awam di Malaysia dalam menyediakan koleksi Americana. Sehingga kini sebanyak 9 Lincoln Corner telah dibuka di Perpustakaan Awam antaranya di Kuala Lumpur, Melaka, Sarawak, Kedah, Kelantan dan Pulau Pinang. Karnival Variasi Belia Muhibah Kota Belud 2016 berpotensi menjadi produk pelancongan baharu bagi daerah Kota Belud. Karnival julung kali itu merupakan program perintis yang dilaksanakan Gabungan Persatuan Belia Zon Utara Kota Belud yang bakal dilaksanakan setiap tahun. Karnival ini bertujuan mengeratkan hubungan semua persatuan belia di Kota Belud dengan masyarakat setempat melalui pelbagai aktiviti termasuk aspek ekonomi. Penaung karnival tersebut, Tan Sri Pandikar Amin Mulia menyatakan karnival seumpama itu bukan sahaja dapat mendekatkan golongan belia dengan masyarakat setempat, malah dapat memberi peluang kepada peniaga dan pengusaha industri kecil dan sederhana memasarkan produk mereka. Kalau orang-orang pulau, umpamanya orang-orang nelayan, turut serta, maka mereka boleh membawa perahu dan kapal-kapal kecil mereka dan mereka boleh bawa produk laut pula, pokoknya macam ikan kering. Tidak payah mereka naik di darat, sama saja di perahu, macam tamu di Thailand. Tan Sri Pandikar menyatakan demikian kepada RTM selepas meninjau lokasi penganjuran karnival berkenaan di Kota Belud. Karnival Variasi Belia Muhibah Kota Belud 2016 yang berlangsung sejak 10 September ini akan dilancarkan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin di Dewan Terbuka Sri Dungkuan, Kampung Rampaian Laut Kota Belud. Program berbalas pantun antara Persatuan Veteran Radio Television Malaysia PVRTM dengan Radio Sabah Alumni Association RASA diadakan buat julung kalinya di Ruang Legar Kompleks Bersepadu Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Program bertemakan Pantun Sehati Sejiwa ini merupakan salah satu aktiviti dalam siri Jejak Kasih Persatuan Veteran Radio Television Malaysia sekaligus mengeratkan silaturahim dengan warga RTM di setiap negeri. Program berbalas pantun ini juga dapat menyemarakan semangat cintakan seni budaya Malaysia. Program ini menyaksikan 6 peserta mengambil bahagian. PVRTM dianggotai 3 veteran RTM iaitu Sano Sanggari, Haja Kalso Muhammad Yatim dan Haja Rukiah Haji Ramlan.
Manakala rasa dianggotai Datuk Haji Ali Asgar Basri, Haja Rangraini Abdul Ghani dan Haja Johara Abdullah. PVRTM yang diwujudkan sejak 20 tahun lalu kini dianggotai 800 orang, terdiri daripada bekas petugas radio, televisyen, artis serta pelakon kelahiran RTM. Seterusnya, kita ikuti pelbagai acara menarik di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 9 pagi ini berlangsung majlis perasmian sambutan Hari Terbuka Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu kali ke-10 di Dewan Auditorium Aras 2 bangunan Menara Berkembar HQE Kota Kinabalu. Manakala pada pukul 10 pagi akan diadakan kejohanan sukan IPT Sabah Piala Datuk Dr. Meriab Kain Ching di Stadium Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Pada sebelah petang pukul 2.30 pula akan diadakan majlis pelancaran Karnival kempen You Can Do It bagi negeri Sabah di Pusat Perdagangan Sabah STC Likas yang akan dirasmikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Raymond Tan. Baiklah saudara, paparan tersebut mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Redwin Robin di Angkasa Pulih. Silakan. Baik, terima kasih.